Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membicarakan tentang pentaksiran bilik darjah yang disebut sebagai PBD. PBD ini bukanlah sesuatu perkara yang baharu, sebaliknya telah lama dilaksanakan. Pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan para guru tentang peringkat perancangan dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Saya sangat berharap perkongsian ini nanti dapat memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran para guru sekalian dalam melaksanakan pentaksiran di sekolah. Video penerangan ini dihasilkan oleh pasukan panel Jurulatih Utama Kebangsaan PBD, Institut Pendidikan Guru Malaysia, KPM tahun 2023. Untuk makluman para guru sekalian, sebelum saya menghuraikan dengan lebih lanjut peringkat perancangan dalam pelaksanaan PBD, saya akan kongsikan terlebih dahulu yang pertama hasil pembelajaran dan yang kedua kriteria kejayaan. Yang ketiga ialah peringkat perancangan. Dalam peringkat perancangan, saya akan kongsikan maklumat kepada guru-guru sekalian berkenaan proses mengenal pasti hasil pembelajaran, seterusnya mengenal pasti jenis dan kaedah pentaksiran dan juga mengenal pasti strategi pengajaran. Selain daripada contoh bagi mata pelajaran sekolah menengah, terdapat juga contoh merancang pentaksiran bagi mata pelajaran sekolah rendah. Perkongsian ini tidak lengkap jika tidak diakhiri dengan aktiviti. Mudah-mudahan dengan aktiviti itu nanti dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru sekalian dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Para guru yang saya hormati sekalian, kita haruslah peka tentang kepentingan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di sekolah. Maklumat tentang murid melalui pentaksiran penting kepada kita sebagai guru, pemimpin sekolah serta ibu bapa. Maklumat tersebut termasuklah kelemahan, kekuatan, perkembangan diri dan pencapaian dalam pelajaran seseorang murid. Jadi kita sebagai guru boleh menggunakan maklumat pentaksiran tersebut untuk mengambil tindakan susulan, merancang dan mengubah suai strategi pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza. Tujuannya supaya objektif pembelajaran dapat dicapai walaupun pada kadar yang tidak sama antara seseorang murid dengan murid yang lain. Secara umumnya, peringkat dalam melaksanakan pentaksiran dalam bilik darjah bermula dengan peringkat perancangan, diikuti peringkat persediaan dan seterusnya peringkat pelaksanaan. Dengan mengikuti kursus secara dalam talian ini, saya amat berharap guru-guru sekalian akan dapat memahami proses merungkai standard dan penjajaran konstruktif, meneliti dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran, membina objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan, mengenal pasti jenis dan kaedah pentaksiran yang sesuai, serta merancang strategi pengajaran sejajar dengan kehendak dalam standard kandungan dan standard pembelajaran. Bagi memastikan hasil pembelajaran dapat dicapai, para guru sekalian perlulah belajar mengenai proses merungkai standard dan penjajaran konstruktif, merancang PDP dan pentaksiran berdasarkan reka bentuk backward, memahami kandungan, mengenal pasti standard kandungan dan standard pembelajaran, meneliti serta memahami tahap penguasaan dan standard prestasi dalam DSKP. Mengenal pasti hasil pembelajaran yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang terdapat dalam standard kandungan dan standard pembelajaran dengan mengambil kira aras kognitif, psikomotor dan afektif. Seterusnya, menentukan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid dan yang hendak ditaksir oleh guru.
mengenal pasti jenis dan kaedah pentaksiran yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang hendak dicapai. Guru-guru juga perlu belajar memastikan instrumen pentaksiran sesuai dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang hendak ditaksir. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan kriteria yang hendak dicapai, serta mengenal pasti aktiviti PDP yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang hendak dicapai. Pada peringkat pengajaran, guru membuat penjajaran konstruktif bagi merangka strategi pengajaran dan tugasan pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi guru-guru sekalian ya, peringkat perancangan dalam pentaksiran bilik darjah haruslah bermula dengan yang pertama, mengenal pasti hasil pembelajaran, kedua, menentukan pentaksiran dan yang ketiga, merancang strategi pengajaran. Amalan kita dalam bilik darjah selama ini ialah melaksanakan pentaksiran pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun pada akhir satu-satu kelompok standard kandungan atau standard pembelajaran. Sebenarnya guru-guru sekalian, guru sebenarnya telah melalui proses merungkai kurikulum atau DSKP, mengenal pasti standard kandungan dan standard pembelajaran yang akan diajar. Setelah itu saya pasti guru mengenal pasti strategi, kaedah atau teknik pengajaran yang guru fikirkan sesuai digunakan untuk memastikan objektif pembelajaran yang dihasratkan oleh kurikulum dapat dicapai. Pada penghujung sesi PDP barulah guru laksanakan pentaksiran. Oleh itu, guru-guru sekalian, sekadar perkongsian dengan guru-guru, perkongsian ilmu berkenaan dengan reka bentuk yang saya huraikan tadi ialah berkaitan dengan reka bentuk pengajaran tradisional atau konvensional. Jika guru-guru sekalian perhatikan ya, pada susunan yang terdapat pada skrin, sedikit berbeza daripada reka bentuk tradisional. Reka bentuk pengajaran yang dipaparkan ialah reka bentuk pengajaran backward. Perbezaannya terletak pada susunan antara strategi dan pentaksiran. Dalam reka bentuk tradisional, pentaksiran berlaku di hujung sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun pada akhir satu-satu kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Namun, dalam reka bentuk backward, guru menentukan jenis dan kaedah pentaksiran terlebih dahulu sebelum memilih strategi pengajaran yang sesuai. Walaupun pentaksiran berlaku pada kedua-dua reka bentuk tradisional mahupun backward, namun saya lebih memilih untuk kongsikan tentang reka bentuk pengajaran backward dalam video penerangan ini. Baiklah guru-guru sekalian. Langkah pertama dalam PBD ialah peringkat perancangan seperti yang saya sebutkan sebelum ini, di mana saya ulang sekali lagi ia bermula dengan mengenal pasti hasil pembelajaran, diikuti dengan menentukan pentaksiran dan seterusnya merancang strategi pengajaran. Saya akan membawa guru-guru sekalian kepada aktiviti yang pertama iaitu mengenal pasti hasil pembelajaran. Jadi, untuk mengenal pasti hasil pembelajaran, guru hendaklah terlebih dahulu merungkai kurikulum atau DSKP. Kenapa agaknya merungkai kurikulum ataupun DSKP ini penting ya guru-guru sekalian? Menurut Edwards 2006, proses merungkai kurikulum atau DSKP adalah penting kepada guru supaya guru itu jelas tentang apa yang murid mereka mesti tahu dan apa yang murid mereka boleh lakukan. Jadi apa yang murid mereka perlu tahu merupakan penyataan hasil pembelajaran bentuk pengetahuan dan apa yang murid mereka boleh lakukan merupakan pernyataan hasil pembelajaran aspek kemahiran. Penyataan hasil pembelajaran tentang pengetahuan dan kemahiran itu nanti akan menjadi panduan kepada guru-guru sekalian untuk membina objektif pembelajaran. Jadi guru-guru bertanggungjawablah untuk merancang dengan teliti dan membuat analisis terhadap setiap standard dan kandungan sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan standard dan kandungan yang telah ditetapkan itulah, guru akan mengenal pasti yang mana konsep dan yang mana kemahiran
yang penting yang perlu diajarkan dalam bilik darjah. Tujuannya supaya proses perancangan pengajaran, pentaksiran dan pembelajaran pelajar menjadi lebih berkesan. Jadi jika dilihat di situ, akan diikuti dengan peringkat yang kedua, menentukan pentaksiran, dan yang ketiga, merancang strategi pengajaran. Tentu sekali guru-guru sekalian pernah mendengar berkenaan dengan penjajaran konstruktif. Penjajaran konstruktif adalah satu pendekatan yang guru-guru gunakan untuk merangka kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta tugasan pentaksiran dengan mengaitkan secara langsung hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Persoalannya ialah, apakah perkara yang diharapkan murid perlu belajar? Dan bagaimana murid hendak menyatakan pembelajaran mereka? Perkara yang murid perlu belajar dan bagaimana boleh berlaku hendaklah dinyatakan dengan jelas sebelum pengajaran. Pastikan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran mengoptimumkan peluang mereka untuk mencapai hasil tersebut. Jadi tugasan pentaksiran pula direka bentuk untuk memastikan sejauh mana hasil tersebut telah dicapai. Perlu diingat, guru-guru sekalian, semasa mengenal pasti hasil pembelajaran, pastikan guru merungkai kurikulum atau DSKP. Guru-guru perlulah meneliti dan memahami kurikulum atau DSKP. Telitilah standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan juga tahap penguasaan. Untuk menetapkan kandungan, guru-guru perlu meneliti bidang pembelajaran, tajuk, kemahiran dan sumber yang tertulis dalam DSKP kerana terdapat perbezaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain tentang kandungan dan penulisan DSKP tersebut. Setelah meneliti DSKP dan menetapkan kandungan, barulah guru-guru dapat menyatakan hasil pembelajaran. Jadi hasil pembelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pengetahuan dan kemahiran tersebut dapat dikenal pasti melalui standard kandungan dan standard pembelajaran berkenaan. Perlu diingat ya guru-guru sekalian bahawa semasa menyatakan hasil pembelajaran, guru perlulah mengambil kira aras kognitif, psikomotor dan afektif murid-muridnya. Guru-guru yang saya hormati sekalian, saya kongsikan contoh penelitian DSKP bagi satu daripada mata pelajaran sekolah menengah dan satu daripada mata pelajaran sekolah rendah, di mana mata pelajaran yang terlibat ialah matematik tingkatan 1 dan juga bahasa Melayu tahun 5. Jadi saya akan selitkan juga dengan penelitian DSKP sejarah tahun 6. Semasa guru-guru meneliti DSKP itu nanti, guru-guru hendaklah memahami kandungan setiap tajuk dalam DSKP tersebut. Guru perlu tahu tentang standard kandungan, standard pembelajaran, tahap penguasaan dan juga standard prestasi. Guru-guru mesti tahu bahawa standard kandungan itu merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Jadi bagi memahami tahap penguasaan dan standard prestasi pula, guru hendaklah meneliti tahap penguasaan dan standard prestasi yang terdapat dalam DSKP tersebut. Standard prestasi ini adalah set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang murid-murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai oleh mereka. Baiklah, saya akan mulakan dengan KSSM matematik, di mana matematik seperti yang kita tahu bahawa dia adalah mata pelajaran teras yang harus dipelajari oleh semua murid yang mengikuti sistem pendidikan kebangsaan. Semua maklumat ini kita boleh peroleh semasa kita meneliti di SKP. Jadi kandungan yang dipelajari dalam matematik di peringkat menengah pada asasnya merupakan kesinambungan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari di sekolah rendah. Jadi penyusunan semula kurikulum matematik sekolah menengah mengambil kira kesinambungan dari peringkat sekolah rendah.
Jadi matematik ini merupakan wadah terbaik lah ya dalam usaha mengembangkan potensi dan profesiensi intelektual individu dan pembinaan insan. Kerana sifat tabii matematik yang menggalakkan pemikiran mantik dan bersistem. Seperti yang guru-guru sekalian sedia maklum bahawa DSKP menyediakan banyak maklumat tentang sesuatu mata pelajaran. Contohnya bagi mata pelajaran matematik ya. Pentaksiran kandungan pada umumnya dilakukan secara topikal. Bidang pembelajaran matematik meliputi 5 bidang utama seperti yang dipaparkan dalam slide, antaranya nombor dan operasi sehinggalah kepada matematik diskrit. Selain daripada pentaksiran tentang kandungan, guru matematik juga melaksanakan pentaksiran terhadap proses matematik itu sendiri. Seperti proses menyelesaikan masalah, penakkulan, komunikasi, perwakilan dan perkaitan. Begitu juga dengan kemahiran, di mana kemahiran yang terlibat termasuklah kemahiran matematik, kemahiran abad 21 dan juga kemahiran berfikir aras tinggi. Manakala pentaksiran nilai pula merangkumi elemen sikap dan nilai, sejagat dan nilai matematik yang dipamerkan. Terusnya marilah kita sama-sama meneliti dan memahami DSKP matematik ini, di mana mengandungi 3 bahagian iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Terdapat juga lajur catatan yang memperincikan antara lain ialah limitasi dan skop standard kandungan dan standard pembelajaran, cadangan aktiviti PDP dan juga maklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang menyokong kefahaman guru dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid. Guru hendaklah menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka. Terusnya kita bersama-sama meneliti dan memahami organisasi kandungan DSKP Bahasa Melayu. Dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang terdiri daripada standard kandungan dan standard pembelajaran serta standard prestasi. Setiap standard ini berpaksikan kemahiran bahasa dan sistem bahasa yang disokong oleh pengisian kurikulum. Selain itu, standard ini mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai yang perlu dikuasai oleh murid selama 6 tahun pembelajaran mereka di sekolah rendah. Jadi contoh lain, guru-guru sekalian bolehlah rujuk DSKP Sejarah tahun 6. Mengapa saya minta guru-guru merujuk juga beberapa DSKP yang lain? Kerana antara pelajaran dengan mata pelajaran yang lain ada sedikit perbezaan. Di mana contoh dalam penyusunan kandungan KSSR sejarah ini dia adalah berbentuk kronologi. Ia mengikut rentetan peristiwa yang bertujuan untuk mendidik murid memahami latar belakang negara dan melihat perubahan yang berlaku dan yang masih dikekalkan hingga hari ini. Dengan itu, murid dapat menghargai sejarah tanah air dan mengukuhkan rasa cinta akan negara. Okey, pentaksiran kandungan pada umumnya dilakukan secara topikal merangkumi juga pentaksiran proses dan kemahiran matematik. Jadi pentaksiran secara topikal berserta pengintegrasian proses dan kemahiran matematik ini bertujuan melihat sejauh mana murid memahami standard kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik. Oleh itu adalah penting bagi guru menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan murid. Standard prestasi bagi setiap topik dibina berdasarkan tahap penguasaan umum. Jadi menerusi pentaksiran murid ditaksir secara berterusan untuk kenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Jadi guru seharusnya memberikan peluang kepada murid-muridnya mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan juga pengukuhan. Jadi di sini kita lihat terdapat 6 tahap penguasaan di mana tahap penguasaan umum bagi mata pelajaran matematik bermula pada paling rendah, tahap 1 iaitu mempamerkan pengetahuan sehinggalah tahap tertinggi iaitu tahap 6 mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Manakala standard prestasi menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam mentaksir dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap topik. Jadi standard prestasi ini
diletakkan pada akhir setiap topik bagi memudahkan guru. Okey, sekarang kita lihat tahap penguasaan dan standard prestasi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Semua guru-guru Bahasa Melayu perlu melaksanakan proses PDP dalam bilik darjah. Masih perlu merujuk standard kandungan dan juga standard prestasi. Kebijaksanaan kita dituntut di sini bagi menentukan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara bersesuaian dan berkesan. Dalam keadaan yang sama, guru perlu mentaksir keupayaan murid dan menentukan tahap penguasaannya berdasarkan senarai standard prestasi dalam kelompok yang telah ditentukan. Dalam Bahasa Melayu, terdapat 3 standard prestasi bagi setiap kemahiran bahasa, iaitu standard prestasi kemahiran mendengar dan bertutur, standard prestasi kemahiran membaca dan akhir sekali standard prestasi kemahiran menulis. Manakala aspek seni bahasa dan tata bahasa tidak mempunyai standard prestasi tersendiri. Sebaliknya, kedua-dua aspek itu boleh digunakan untuk menilai ketiga-tiga kemahiran bahasa tersebut. Jadi, guru perlu adil dalam membuat pertimbangan profesional untuk menentukan tahap penguasaan murid. Setiap murid seharusnya diberikan peluang, diberikan bimbingan dan diberikan pengukuhan agar mereka mampu dan berupaya menunjukkan penguasaan serta kebolehan yang terbaik dan cemerlang dalam kemahiran bahasa. Jadi saya selitkan di sini tentang contoh bagi tahap penguasaan sejarah. Saya harap cikgu akan dapat rujuk di SKP sejarah, di mana pentaksiran KSSR sejarah pula bertujuan sebagai kayu ukur untuk menilai tahap penguasaan dan perkembangan murid dalam memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan pengamalan nilai yang dipelajari semasa di sekolah. Jadi guru boleh mencatat perkembangan murid dalam buku rekod mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke dalam template yang disediakan setelah PDP bagi setiap bidang, tema, kemahiran atau kelompok standard kandungan dan standard pelajaran selesai dilaksanakan. Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid dalam KSSR sejarah dengan merujuk kepada tafsiran umum. Okey, penentuan tahap penguasaan bagi setiap standard kandungan dalam mata pelajaran matematik. Dalam mata pelajaran matematik ataupun di SKP matematik, jadual tahap penguasaan dan standard prestasi diletakkan pada akhir setiap topik. Ini bermakna penentuan tahap penguasaan bagi mata pelajaran matematik dibuat setelah guru selesai, sebaik saja selesai mengajar satu-satu kelompok, standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk yang berkenaan. Jadi adalah penting kita guru menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan murid. Jadi, standard prestasi telah menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam mentaksir dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap topik. Jadi, bagi memahami tentang penentuan tahap penguasaan bagi mata pelajaran yang lain, guru-guru sekalian bolehlah merujuk dan meliti di SKP mata pelajaran tersebut. Ya. Contoh bagi mata pelajaran sejarah, di mana penentuan tahap penguasaan dilakukan setelah guru selesai mengajar satu standard kandungan dan beberapa standard pembelajaran serta elemen kewarganegaraan. Dengan merujuk di SKP, guru-guru dapat menentukan kandungan yang akan diajar, maklumat tentang bidang pembelajaran atau topik atau tajuk, domain dan sumber boleh diperoleh daripada dokumen standard mata-mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Berikut ialah contoh bagi mata pelajaran KSSR Matematik tahun 6 pula ya. Terdapat sedikit perbezaan dengan mata pelajaran KSSM Matematik di mana terdapat penyataan objektif bagi di SKP Matematik Sekolah Rendah. Antara contoh objektif yang disenaraikan seperti pada paparan, bermula dengan kemahiran aras rendah, iaitu mengetahui, memahami dan mengaplikasi sehinggalah kemahiran aras tinggi, iaitu membuat penakkulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan dan seterusnya. Okey, berikut ialah contoh daripada di SKP Matematik tingkatan 1. Di mana guru memilih bidang pembelajaran seperti yang tertera, nombor dan operasi, dan tajuk yang terlibat ialah nombor nisbah. Manakala pilihan standard kandungannya ialah 1
0.1 integer dan standard pembelajaran yang terlibat ialah 1.1.1, 1.1.2 dan juga 1.1.3. Terusnya ialah contoh daripada DSKP Bahasa Melayu tahun 5. Temanya ialah kemasyarakatan iaitu masyarakat penyayang. Kemahiran yang terlibat ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Manakala standard kandungannya ialah 1.1 dan standard pembelajaran yang terlibat ialah 1.1.2. Ada sedikit perbezaan dengan pemilihan SK dan SP bagi mata pelajaran, sebelumnya itu mata pelajaran matematik. Guru-guru sekalian ya, sebelum kita menyatakan hasil pembelajaran, perlu guru hendaklah meneliti maklumat standard dalam DSKP. Jadi DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan 6 tunjang kerangka kurikulum, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit kemahiran abad 21, kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menakul. Jadi penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, sebagaimana tuntutan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat panduan bagaimana menentukan hasil pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Setelah dikenal pasti pengetahuan dan kemahiran daripada standard kandungan dan standard pembelajaran, maka bolehlah guru membina objektif pembelajaran. Daripada sumber DSKP, nilai merupakan sebahagian daripada elemen merentas kurikulum yang disebut EMK. EMK ini ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses PDP selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Jadi semua elemen yang diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Jadi pentaksiran nilai itu adalah elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid, ditaksir secara berterusan melalui media yang pelbagai seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Jadi pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka meningkatkan amalan nilai yang baik. Paparan berikut ialah berkenaan penetapan hasil pembelajaran dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses menetapkan hasil pembelajaran adalah berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, bagi mata pelajaran matematik, SK-nya ialah 1.1 dan SP yang terlibat ialah 1.1.1, 1.1.2 dan juga 1.1.3. Jadi untuk menentukan domain pengetahuan, guru hendaklah senaraikan kata nama atau kata sifat daripada pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang dipaparkan itu. Jadi kata nama dan kata sifat tersebut merujuk kepada apa yang murid perlu tahu. Terusnya untuk menentukan domain kemahiran, guru hendaklah senaraikan kata kerja yang terdapat dalam standard kandungan dan juga standard pembelajaran berkenaan. Kata kerja tersebut merujuk kepada tentang apa yang murid boleh buat atau apa yang murid boleh lakukan. Jadi semua kata atau frasa berkenaan dimasukkan ke dalam jadual yang disediakan. Pentaksiran nilai pula perlulah merujuk kepada DSKP mata pelajaran. Contoh dalam pentaksiran KSSR matematik melibatkan elemen kandungan, kemahiran proses serta sikap dan nilai. Jadi guru-guru sekalian bolehlah merujuk kepada jadual yang dipaparkan berkenaan dengan senarai kata nama yang dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam jadual pengetahuan. Begitu juga dengan kemahiran ataupun merujuk kata kerja daripada standard kandungan dan standard pembelajaran dan dimasukkan ke dalam jadual kemahiran. Manakala untuk sikap dan nilai dalam pendidikan matematik. Nilai adalah kualiti efektif yang ingin dibentuk melalui pengajaran dan pembelajaran matematik
menggunakan konteks yang sesuai. Jadi nilai kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran. Jadi nilai murni yang dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan sikap dan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan nilai murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkepribadian luhur dan mempunyai sikap yang baik. Jadi sikap dan nilai yang perlu dibangunkan dalam diri murid melalui PDP matematik. Jadi elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan juga ditaksir secara berterusan melalui pelbagai kaedah. Jadi pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Guru boleh menggunakan jadual dalam DSKP bagi merujuk tafsiran umum tentang tahap penguasaan sikap dan nilai dalam mata-mata pelajaran tersebut. Para guru yang saya hormati sekalian, setiap standard berpaksikan kemahiran bahasa dan sistem bahasa yang disokong oleh pengisian kurikulum. Selain itu, setiap standard mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai yang perlu dikuasai oleh murid selama 6 tahun pembelajaran di sekolah rendah. Berdasarkan paparan, guru-guru dapat melihat bahawa standard kandungan 1.1 iaitu mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Manakala standard pembelajaran 1.1.2 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Daripada standard kandungan dan standard pembelajaran tersebut, maka dapatlah guru-guru sekalian menentukan yang mana pengetahuan dan yang mana kemahiran. Berdasarkan panduan sebelumnya, kata kerja daripada standard kandungan dan standard pembelajaran merupakan pengetahuan ataupun apa yang murid perlu tahu. Manakala kemahiran merupakan perkara ataupun apa yang murid boleh lakukan atau boleh buat, dan kata kerja itu kita boleh pilih daripada standard kandungan dan standard pembelajaran. Manakala bahagian yang akhir adalah elemen nilai dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Untuk makluman guru-guru sekalian, nilai murni ialah satu daripada contoh EMK. Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya. Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan harian. Elemen nilai dalam mata pelajaran bahasa Melayu jelas dinyatakan dalam standard prestasi kemahiran yang menjadi indikator dalam menentukan tahap penguasaan murid. Seterusnya, para guru yang saya hormati sekalian, suka saya berkongsikan tentang mata pelajaran sejarah pula. Fokus KSSR sejarah ialah untuk menyemai ilmu pengetahuan dan asas KPS di samping pengamalan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Tujuannya untuk melahirkan murid cintakan negara. Kesepaduan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada murid untuk membina jati diri sebagai rakyat Malaysia. Pentaksiran nilai ditentukan berdasarkan jadual tafsiran umum tahap penguasaan KSSR sejarah. Setelah maklumat-maklumat tentang pengetahuan, kemahiran dan nilai diperoleh, maka mudahlah untuk guru membina objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Proses berikutnya ialah membina objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran ditulis dengan jelas, pernyataan khusus tentang tingkah laku atau tindakan murid yang boleh diperhatikan, yang boleh diukur setelah selesai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ia adalah asas untuk membina penjajaran konstruktif pengajaran.
di mana objektif pembelajaran, alat pentaksiran dan strategi pengajaran saling mendukung hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Kriteria kejayaan pula menerangkan tentang perkara yang murid perlu katakan, murid lakukan, murid buat atau tulis untuk menunjukkan bahawa mereka mencapai objektif yang diinginkan. Oleh itu, guru hendaklah meneliti standard kandungan, standard pembelajaran, tahap penguasaan dan standard prestasi. Melalui panduan sebelumnya, guru menyenaraikan objektif pembelajaran berpandukan kepada pengetahuan, iaitu apa yang murid perlu tahu, kemahiran, apa yang murid boleh buat, dan nilai yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Semasa menulis objektif pembelajaran, guru boleh merujuk beberapa sumber, antaranya Bloom semakan 2001 iaitu bagi domain kognitif, Simpson 1972 domain psikomotor dan juga Craswell, Bloom dan Marcia 2002 bagi domain afektif. Selain itu, terdapat beberapa model untuk bantu guru menulis objektif pembelajaran. Antara model yang boleh dijadikan panduan menulis objektif pembelajaran ialah model ABCD, model SMART, model MEGA dan model Gronland. Guru-guru boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui pembacaan tambahan daripada sumber-sumber lain untuk bantu guru membina objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Berikut ialah contoh objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan bagi standard kandungan 1.1 dan juga standard pembelajaran 1.1.2, 1.1.3. Contoh 1 mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan 3 situasi dengan betul. Kriteria kejayaannya ada 2, iaitu memastikan murid mengenal nombor positif dan negatif seperti di paparan, dan seterusnya mengenal 3 situasi yang melibatkan 2 perubahan, 2 aktiviti yang dicadangkan dalam kriteria kejayaan difikirkan memadai untuk murid mencapai objektif pembelajaran yang pertama. Seterusnya mari kita lihat atau teliti bagaimana guru bahasa Melayu berikut membina objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Jom kita rujuk model mana yang digunakan sebagai panduan membina objektif pembelajaran tersebut. Jika saya memilih satu model, iaitu model ABCD, A adalah audience, di sini merujuk kepada murid, pada akhir pembelajaran murid dapat ... tu, itu adalah audience. Seterusnya B, behavior, merujuk kepada tingkah laku murid yang boleh diukur, iaitu dalam konteks ini adalah mendengar, kemudian barulah boleh memberikan respon. C, condition, ialah dalam contoh ini murid laksanakan secara individu. D, degree, merujuk kepada aras atau standard yang murid perlu capai. Dalam konteks ini, contoh yang diberi ialah dengan betul. Untuk makluman guru-guru sekalian, biasanya satu penyataan objektif pembelajaran akan disusuli sekurang-kurangnya 2 kriteria kejayaan. Baiklah guru-guru sekalian, sebelum kita meneruskan kepada peringkat yang kedua, iaitu mengenal pasti pentaksiran, ingin saya membuat sedikit rumusan. Seperti yang saya maklumkan pada peringkat awal tadi, bahawa terdapat 3 aktiviti yang melibatkan peringkat perancangan, di mana kita telah menyelesaikan satu peringkat, iaitu mengenal pasti hasil pembelajaran. Jadi maka selesailah penjelasan tentang peringkat yang pertama, iaitu mengenal pasti hasil pembelajaran. Jadi saya harapkan guru-guru dapatlah manfaat daripada video penerangan ini tentang apa sebenarnya yang cuba saya sampaikan, iaitu guru-guru perlulah mahir meneliti, memahami, dapat menetapkan kandungan, bidang, pembelajaran dan tajuk dalam DSKP yang kita panggil merungkai DSKP. Akhir sekali, barulah guru dapat menyatakan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dinyatakan dalam bentuk 1, pengetahuan, 2, kemahiran, 3, nilai.
Jadi semasa menetapkan hasil pembelajaran ini, guru perlulah mengambil kira aras kognitif, psikomotor dan juga aras afektif. Jadi berdasarkan maklumat, pengetahuan dan kemahiran nilai itu, barulah guru mudah untuk membina objektif pembelajaran dan menulis ataupun membangunkan kriteria kejayaan.